Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kau bakti aiman walau menimpa meninau meninau meninau. Okey. Okay, Ustazah akan share slide. Takif, duduk dengan elok Takif. Okey. Jelas tak? Jelas. Okey, untuk topik kita hari ini adalah kesantunan bahasa dalam bahasa sastra bahasa Melayu tahun 5. Okey, maksudnya kesantunan bahasa bahasa sastra. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah mengaplikasikan keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahasa sastra. Okey, bahasa sastra adalah bahasa yang awak guna untuk pantun ke atau novel ke, itu adalah bahasa sastra lah. Bahasa yang indah-indah. Pernah baca tak novel? Siapa pernah baca novel? Tak pernah? Pernah tengok cerita Melayu? Nah, macam P. Ramlee. Cerita P. Ramlee tu adalah salah satu cerita yang mempamerkan atau menggunakan bahasa sastra lah. Kalau boleh tengok cerita P. Ramlee tu ramai daripada dulu lagi kan. Dia ada bahasa istana, lepas tu dia ada ayat apa yang awak selalu ayat apa yang sampai sekarang awak ingat dalam cerita dia? Cerita Bujang Lapuk ke atau cerita istana ke? Ada tak? Yang dia berlakon jadi sultan ke? Ada yang dia berlakon tapi tak menjadi tu. Cerita apa Tiga Bujang Lapuk ke apa tak tajuk dia? Macam tu lah. Okay, jadi kita akan masuk kepada topik kesantunan bahasa dalam buku teks awak. Boleh tengok muka surat 5. Buku teks muka surat 5. Yang tak ada buku teks Ustazah akan kongsi slide yang ni lah. Okay, yang mana ada awak boleh tengok pada buku teks. Yang tak ada awak boleh tengok pada slide yang Ustazah presenting ni. Okay. Seni bahasa, topiknya adalah susah senang kita bersama. Okay, untuk rangkap pertama Encik Nazmi Afifi. Ustazah nak Takif baca untuk yang kolom yang berwarna kuning. Boleh baca Takif? Kuning. Atas dia. Okay. Boleh baca? Boleh? Kerana melihat gelisah, Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakan Encik. Encik Nazmi mendekati Afifi. Kamu susah hati. Rakan taman seni dan telah bulat kata untuk membelikan Encik Nazmi sebuah atikan. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layar-layar terputus tadinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazmi. Terima kasih ayah, barulah lapan dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada nenek, kata Okay, terima kasih Takif. Okay, Ustazah akan ulang balik bacaan.
Yang mana? Ya? Yang warna putih tu baca juga lah. Yang ayah saya mengalami. Oh, boleh, boleh. Ayah saya mengalami keretakan. Keretakan. Bukan keretakan. Keretakan di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memiliki kaki yang bersesuaian dia. Okey, terima kasih Takif. Okey, sebenarnya perbualan di dalam petak di atas yang berwarna putih tu adalah kesinambungan daripada penceritaan Encik Nazri. Okey, kalau tengok pada petikan yang Ustazah kongsikan itu, dia menyatakan bahawa Encik Nazri mendekati Afifi. Lepas tu berlaku dialog antara Encik Nazri dengan Hafifi. Okey, Encik Nazri ni adalah ayah kepada Hafifi. Jadi jika awak baca kepada dialog tu, Encik Nazri menyatakan kepada Hafifi, kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah berbulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang putus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah, barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish. Okey. Jadi melalui perbualan antara Encik Nazri dan Afifi, apa yang awak boleh katakan di situ? Apa yang menyebabkan Danish ni mengalami kesusahan? Boleh tak di teks situ? Tak boleh? Okey. Danish mengalami kesusahan sebab ayahnya mengalami keretakan tulang belakang akibat kemalangan. Okey, sebab itu Danish ni memerlukan kewangan, betul tak? Jadi Encik Nazri telah menenangkan Afifi sebab Afifi berasa susah hati kerana Danish ni ada masalah kewangan. Jadi Encik Nazri telah memberikan kata-kata semangat kepada Afifi. Okay, kalau awak perhatikan yang berwarna tu biru ke hijau? Yang tulisan dia tu. Biru kan? Hijau. Biru. Dalam buku teks awak. Sekejap. Rasa biru. Okay, yang berwarna biru itu adalah perkataan perumpamaan atau perkataan kata perumpamaan yang memberikan mengikut situasi lah. Contoh dia macam susah hati. Susah hati bulat kata bagai layang-layang terputus talinya. Lepas tu dengan lapang dada. Kita adalah antara kata seni kata yang terdapat dalam petikan lah. Kalau boleh tengok. Lepas tu untuk yang seterusnya yang bawah. Danish boleh baca untuk yang bawah. 2 minggu kemudian. Minggu kemudian, bantuan yang saya terima ini batas pada kilat. Kita hidup bermasyarakat, berat nama diikut, tugas nama dicuri. Buktinya kita ada bukan sedikit untuk golongan ibu. Ada ajas nama dilapor, tuas syukur hidupnya ibu. Dapat orang yang kuat kaki, ringan tangan. Okey, terima kasih Danish. Rasanya dekat situ, untuk petikan kedua, benda ni berlaku 2 minggu kemudian selepas perbualan antara Afifi dengan Encik Nazri tadi. Okey, perbualan antara Encik Nazmi dengan Encik Tiong pula. Okey, Encik Nazmi, terima kasih semua penduduk Taman Seri Damai
mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Okey. Lepas tu Encik Tiong pun balas, sama-sama. Kami hidup bermasyarakat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Okey. Lepas tu Encik Rabi pun balas juga. Betul sungguh kita mempunyai pengurusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Okey. Kalau awak perhatikan yang berwarna biru tu semua adalah perumpamaan atau peribahasa. Okey. Perumpamaan dan peribahasa itu tergolong dari dalam bahasa santun. Itu bahasa tajuk kita. Kesantunan bahasa sastra. Jadi yang awak tengok pada warna biru itu adalah bahasa sastra. Perumpamaan dia lah. Jadi tugasan awak, yang ni aktiviti awak. Semua ada kertas, betul tak? Ada tak kertas? Sedia. Senaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan. Awak ada buku tadi kan? Awak salin, awak senaraikan peribahasa yang ada dalam petikan yang ni. Ini aktiviti pertama. Ustazah bagi masa 10 minit untuk awak siapkan peribahasa yang ada dalam petikan. Dua-dua. Dalam petikan dua-dua tu. Yang warna kolom warna kuning dan warna hijau sekali. Senaraikan peribahasa awak yang awak jumpa dalam kolom warna kuning dan hijau. Boleh? Betul. Ya. Siapa? Peribahasa. Senaraikan peribahasa yang awak jumpa dalam kolom berwarna kuning dan hijau. Ustazah ada. Warna biru. Ya, tulisan warna biru telah peribahasanya. Jadi awak salin je perkataan tu. Contoh dia susah hati. Itu adalah salah satulah perumpamaan. Susah hati, bulat kata, bagai layang-layang terputus talinya. Tak ada antara contoh yang ada. Yang dia orang cakap-cakap tu tak ada pun. Tapi ada perkataan kejap. Tak ada. Okay. Yang berwarna biru sahaja yang awak perlu salin. Yang lain okey ke? Munsif? Boleh komen kalau mic rosak, boleh komen dekat ni. Semua dengarkan Ustazah cakap. Tugasan Ustazah komen dekat sini. Senaraikan. Warna kuning dan sakit, mengantuk tutup mulut, nanti lalat masuk. Sorry kata. Tak apa. Kan ada buat kerja, ada buat saja. Oh ya ke? Penat Tak apa. Kalau penat, kalau ada yang penat kita take time
Okey, contoh yang pertama adalah susah hati. Contoh kedua, bulat kata. Munsif okey ke tu? Awak sediakan ruang dekat tepi peribahasa tu kau. Sebab nanti Ustazah nak letakkan maksud dia. Maksudnya contoh dia macam ni. Awak tulis susah hati. 2 titik bertindih. Kosongkan. Macam ni. Sebab nanti kita akan letakkan maksud untuk yang peribahasa. Ada kalau ayat ni panjang, kalau ayat ni yang lagi tu letak bawah boleh ke? Yang mana? Bagai layar-layar terputus tali ke? Boleh. Tapi tinggalkan ruang untuk awak tulis maksud dia lah. Juga. Munsif. Tapi salin tau. Yang Ustazah minta tu. Tak. Ya? Jika saya tanda. Boleh, silakan. Deniz Reza. Arif Iqbal. Okey ke? Deniz Syojang, setakat mana dah awak tulis? Dah masuk yang kalau warna hijau ke? Belum lagi? Okey, tak apa. Beri masa. Tapi boleh buka awak punya kamera sekejap. Mic rosak tak apa, tapi buka kamera untuk Ustazah lihat muka awak. Dah siap?
Okey, tinggal seminit lagi ya untuk awak buat salinan. Tak apa kalau awak tak siap. Sebab Ustazah nak bagi penerangan untuk yang slide seterusnya. Okey, masa dah habis untuk latihan. Sekarang ni kita akan pergi kepada tugasan yang kedua. Murid diminta memberikan maksud bagi peribahasa tersebut. Tadi awak dah senaraikan betul untuk yang peribahasa tu. Sekarang ni Ustazah akan kongsikan maksud bagi peribahasa. Awak dah tinggalkan kat tepi tu ruang dia. Betul? Okay, ini adalah sekarang ni adalah maksud bagi peribahasa yang telah disenaraikan. Okay. Susah hati maksudnya duka cita, berasa bimbang atau gelisah. Jadi awak boleh salin. Okay, ini Ustazah tulis dekat ruangan komen bagi sesiapa yang ada masalah internet tak capai atau presenting Ustazah ni tak nampak. Okay, susah hati bermaksud duka cita, berasa bimbang dan gelisah. Okay, bulat kata bermaksud kata sepakat. Seterusnya bagai layang-layang. Terputus. Bagai layang-layang. Terputus tadinya. Bermaksud putus harapan untuk meneruskan hidup. Okay, yang mana rasa internet tak berapa bagus tu awak boleh cek dekat ruangan komen. Kat sini Ustazah dah letakkan maksud bagi peribahasa yang telah disenaraikan tadi. Ini adalah tugasan kedua awak. Yang pertama tadi senaraikan untuk peribahasa yang terdapat dalam teks. Okay, yang kedua adalah memberikan maksud peribahasa yang disenaraikan. Okay, yang pertama yang awak jumpa yang ada dalam petikan tu adalah susah hati. Okey, yang ni adalah bermaksud duka cita, rasa bimbang dan gelisah. Okey, yang kedua adalah bulat kata yang bermaksud kata sepakat. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah bagai layang-layang terputus talinya bermaksud putus harapan untuk meneruskan hidup. Okey. Ini yang keempat. Keempat lapang dada. Bermaksud lapang dada bermaksud perasaan lega. Okey. Oh, maaf. Salah eja pula. Lapang dada bermaksud perasaan lega. Okay, yang lain, murid lain boleh salin juga ya. Lapang. Lapang. Dua kali salah itu ni.
Okay, lapang dada bermaksud perasaan lega. Okay. Seterusnya hati emas. Okay, hati emas bermaksud orang yang sangat baik hati. Okay, kalau awak boleh lihat pada petikan tu, yang Ustazah telah komen dekat situ, tengok pada petikan yang terdapat dalam penceritaan tadi. Okay, kalau kita tukar perkataan yang peribahasa itu kepada maksud dia, dia akan jadi macam ni. Kamu usah, susah hati tu kita akan tukar kepada duka cita atau berasa bimbang atau gelisah. Jadi ayat ini akan jadi macam ni. Kamu usah berasa bimbang. Rakan Taman Sri Damai telah bulat kata. Okey, bulat kata tu kita tukar kepada kata sepakat. Okey. Taman Sri Damai telah kata sepakat untuk memberikan Encik Azmi sebuah kata khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya. Okey, bagai layang-layang terputus talinya itu kita tukarkan menjadi putus harapan untuk meneruskan hidup. Jadi ayatnya akan jadi segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang putus harapan untuk meneruskan hidup akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Okey. Lepas tu untuk yang perenggan kedua, terima kasih ayah, barulah lapang dada. Okey, lapang dada kita tukar kepada perasaan lega. Okey. Terima kasih ayah, barulah perasaan lega saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. Okey. Yang tu kita dah siapkan untuk tukar ayat. Jadi awak tukar sahaja ayat daripada perumpamaan tu kepada maksud yang Ustazah telah berikan. Okey, hati emas tu adalah bermaksud orang yang sangat baik hati. Okey, kita tukarkan perkataan itu. Terima kasih semua penduduk Taman Sri Damai yang mempunyai yang sangat baik hati. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Okey, pantas macam kilat bermaksud sangat cepat. Okey. Pantas macam kilat. Bermaksud sangat cepat. Okay, setakat ni semua faham tak? Setakat ni faham ke? Jenny Syojang, Takif? Faham. Faham, okey. Faham. Okey, bagus. Setakat mana dah awak salin? Okey, Ustazah pergi balik kepada slide maksud. Seterusnya, pantas macam kilat tadi kan? Okey, seterusnya yang nombor 7 berat sama dipukul. Ringan sama dijinjing. Nya bekerjasama.
bermaksud bekerja sama. Bekerja sama. Okay. Tak adalah maksud untuk berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okay, seterusnya hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicerca. Bermaksud pengagihan secara adil dan saksama. Okey, sekarang ni Ustazah nak bagi teka-teki. Kalau siapa boleh jawab, dia pandai. Tak apalah. Bukan pandai, maksudnya kalau siapa boleh jawab tu, kita tepuk tangan. Boleh? Siapa nak main teka-teki? Okay, teka-teki ni ada berkaitan dengan hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Okay, Ustazah bagi teka-teki Okay, macam mana awak nak masukkan seekor gajah dalam peti ais? Saya tahu. Masukkan gajah dalam peti ais. Taki? Ya, Ustazah. Macam mana nak masukkan gajah dalam peti ais? Masukkan dalam peti ais. Teka-teki. Bukan semua barang dalam peti dulu, baru boleh masukkan gajah. Ya ke? Tapi dia ada 3 step. Yang lain? Dia ni hujang. Tak tahu kan? Senang je. Okay. Siapa yang betul dia Sarah? Sakif. Monsir, keluarkan gajah besar itu. Okey, keluarkan. Kenapa nak keluarkan? Kita nak masukkan dia lah. Kita nak masukkan dia. Nak masukkan gajah yang besar tu dalam peti ais. Kira-kira muat tak? Peti dulu, batu sumbat di dalam peti, batu tutup pintu. Bukanlah. Dia ada 3 step. Okey, yang pertama, buka pintu ais. Buka pintu. Peti ais tu buka pintu. Step yang pertama. Okey, step yang kedua, ambil gajah tu sumbat dia. Itu step kedua. Step ketiga, tutuplah pintu. Pintu peti ais tu. Jadi dia dah dalam peti ais dan Bagilah kena bakar je. Tak, mesti pancet. Bagilah si bakar dulu, baru gajah. Betul lah. Mana boleh matikan gajah? Oh, bagi zirafah dulu baru gajah. Oh, macam tu dia punya tu. Tak apalah, kita tukar step. Kita masukkan gajah dulu, baru kita masukkan zirafah. Macam mana pula nak masukkan zirafah dalam peti ais? Macam mana?
Nak masukkan gajah dan peti ais. Okey. Caranya adalah buka peti ais. Yang ni 4 step tau. Buka peti ais. Keluarkan gajah tadi dekat tepi. Dan ambil zirafah tadi, sumbat dia dan tutup peti ais. Kalau masukkan je, tak muat dah peti ais tu. Sebab gajah dah ada. Jadi kita kena keluarkan gajah tu dulu. Bijak tak? Bijak. 4 step. Okey, sekarang ni semua dah habis salin ke? Belum. Okey, sekarang ni untuk yang hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah adalah bermaksud pengagihan secara adil dan saksama. Okey, adil tu maksudnya apa? Sekata. Semua maksudnya pembahagian yang sekata. Okey, yang terakhir cepat kaki, ringan tangan. Okey, cepat kaki ringan tangan bermaksud rajin dan giat. Atau dari segi kata lainnya adalah sangat cekap atau penolong. Okey, maksudnya sangat cekap menolong. Okey, ini adalah maksud peribahasa, 9 peribahasa yang terdapat dalam petikan yang tadi. Yang satu tu susah hati. Yang kedua bulat kata. Yang tiga bagai layang-layang terputus talinya. Yang keempat lapang dada. Kelima hati emas. Keenam pantas macam kilat. Ketujuh berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 8 hati gajah sama dilapah. Hati kuman sama dicecah. Okey, boleh? Ini adalah tugasan awak yang ketiga. Murid diminta mencari peribahasa yang sama dengan peribahasa yang dijumpai. Contoh tadi, peribahasa yang ada dalam petikan adalah susah hati, betul tak? Okey, susah hati sama dengan berat hati. Okey, lipas kudung. Pernah tengok lipas berlari tak? Dah tengok berlipas? Macam mana? Kalau lipas lari, awak boleh tangkap dia tak? Tak boleh kan? Maksudnya lipas kudung tu, dia peribahasa sebenarnya. Lipas kudung tu maksudnya, lipas tu lari terlalu cepat. Dia perumpamaan kepada orang yang terlalu pantas. Macam awak, macam munsif. Awak tengok munsif lari, laju sangat kan? Jadi awak meletakkan perumpamaan, munsif berlari macam lipas kudung. Maksudnya munsif berlari terlalu pantas. Boleh? Okey. Terusnya, kalau macam peribahasa yang seterusnya macam susah hati tu kan. Susah hati maksudnya berat hati. Berat hati tu perasaan awak lah. Macam awak selalunya macam awak dengar kan mak ayah awak cakap susahnya hati Umi dengan Abi sekarang. Maksudnya kalau susah hati, apa yang dimaksudkan oleh ibu bapa awak adalah berat hati. Beratnya hati nak tinggalkan awak pergi sekolah, macam itulah. Salah satu contoh. Okey, boleh bagi contoh bagai layang-layang terputus talinya. Apa sinonim yang yang bersinonim dengan bagai layang-layang terputus talinya? Ada tak? Yang awak rasa, yang awak ingat.
perumpamaan yang serupa dengan bagai layang-layang terputus talinya. Okey. Bagai layang-layang terputus talinya ini kan maksudnya putus harapan untuk meneruskan hidup. Ha. Ada tak perumpamaan yang sama? Kalau Ustazah cakap bagai telur di hujung tanduk, pernah dengar? Pernah dengar tak perumpamaan tu? Bagai telur di hujung tanduk, maksudnya peluang yang sangat tipis. Betul tak? Peluang yang sangat tipis. Samalah dengan bagai layang-layang terputus talinya. Yang bermaksud putus harapan untuk meneruskan hidup. Lepas tu yang keempat tu lapang dada. Apa peribahasa yang sinonim dengan lapang dada? Yang awak rasa lega ni, ya Allah, hari ni macam tu. Ada tak peribahasa lain? Lapang dada, perasaan lega. Hati saya berasa lapang, saya berasa lega. Okay. Lapang dada, sinonim yang untuk yang lapang dada. Okay, kalau tak tahu, awak boleh catat dulu dalam buku awak dan nanti cari untuk perkataan sinonim tu, boleh? Okay, sekarang ni untuk yang nombor 5 pula. Hati emas. Okay, hati emas ni maksudnya orang yang sangat baik hati. Okay, pernah dengar perumpamaan macam tu? Peribahasa macam tu? Okay, awak ni hati emas betul lah. Macam tu. Pernah tak kawan awak gunakan perkataan tu? Awak ni hati emas betul lah. Apa yang dimaksudkan dengan hati emas adalah orang yang sangat baik hati. Contoh, awak tolong kawan awak kan. Tiba-tiba kawan awak cakap, Danish, awak ni baik hati emas betul lah. Apa yang dimaksudkan dengan hati emas adalah awak ni sangat baik hati. Jadi nanti bolehlah awak menggunakan perkataan hati emas tu bila ada orang tolong awak, boleh? Nampak macam apa panggil? Up to date. Sangat-sangat up to date bila menggunakan perkataan hati emas. Okay, yang seterusnya. Nombor 6. Pantas macam kilat. Pantas macam kilat tadi sama dengan lipas kudung. Okay, pantas macam kilat sama dengan lipas kudung, iaitu sangat cepat. Benda contoh awak buat sesuatu kerja. Contoh dia Danish, dia mengemas macam lipas kudung. Maksudnya Danish buat kerja sangat cepat. Okay, yang ketujuh, hati berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya bekerjasama. Ada peribahasa yang lain yang sinonim yang pernah awak dengar yang bermaksud maksudnya sama dengan bekerjasama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, maksudnya bekerjasama. Awak rasa benda tu sama je peribahasa dia. Okey, bagus. Apa yang siap tu bagus. Dah siap. Nanti ambil gambar dan hantar dekat ambil gambar. Hantar dalam Google Meet, Google Classroom. Untuk Ustazah semak.
Ataupun awak boleh WhatsApp personal Ustazah lah. Awak ambil gambar dan WhatsApp personal Ustazah. Nanti Ustazah check dan Ustazah berikan markah. Okey. Tadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perumpamaan yang sama maksud dengan bekerjasama. Okey. Yang peribahasa yang lain sama dengan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, sama tak rasanya? Sama tak? Okey. Bersusah-susah dahulu, bersama-sama kemudian, sebenarnya tak sama. Bersusah-susah dahulu, bersama-sama, bersenang-senang kemudian tu maksudnya awak bersusah dulu. Bila dah dapat hasilnya barulah awak bersenang. Okey. Untuk yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama dijinjing ni sinonim dia bersinonim dengan ada satu peribahasa tu bahu memikul, hati mendokong. Yang ni sama peribahasa dia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersinonim dengan bahu memikul, hati mendokong. Maksudnya awak bekerjasama. Bila kawan awak pikul beban, awak tolong dia. Dan bila hati mendokong tu bermaksud awak menyokong. Okey, berat bahu memikul, awak sama-sama memikul beban yang dia pikul. Hati mendokong, awak support. Support tu maksudnya awak sama bantu dia. Okey. Jelas tak penjelasan Ustazah untuk berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Ada persoalan? Jelas tak, Danish? Jelas. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada peribahasa yang seterusnya. Ya Allah. Maaf ya. Okey. Cepat kaki, ringan tangan. Cepat kaki, ringan tangan. Cepat kaki, ringan tangan. Okey, kalau dekat sini dia bermaksud sangat cepat, rajin dan giat, sangat cekap dan suka menolong. Okey. Cepat kaki, ringan tangan ni bersinonim. Sebenarnya dia bersinonim dengan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perumpamaan dia sama je hanya. Maksud dia pun sama. Cuma dia menggunakan perumpamaan yang lain lah. Kalau tadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bersinonim dengan bahu memikul, hati mendokong. Betul tak? Okey, sekarang ni untuk yang cepat kaki, ringan tangan, bersinonim dengan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, kedua-dua perumpamaan ini bersinonim antara satu sama lain. Cuma untuk yang bahu memikul, hati mendokong itu adalah perumpamaan yang baharu. Baru saja diterbitkan. Jadi cuma untuk yang bahu memikul, hati mendokong ni mungkin awak jaranglah dengar. Sebab dia baru diterbitkan oleh PRPM. Okey. Jadi setakat ni 9 peribahasa yang Ustazah telah bentangkan tadi dan telah berikan maksud. Semua jelas tak? Awak faham ke? Setakat ni jelas tak pembelajaran kita hari ini? Ada apa-apa persoalan?
Ada 4 lagi minit sebelum kita menghabiskan kelas kita hari ini. Ada 4 minit lagi. Okey, Ustazah akan share satu lagi slide untuk perumpamaan. Okey, ini ada perumpamaan yang sekali dengan maksud dia. Kejap loading pula. Okey. Okey, tadi kita punya kesantunan berbahasa dalam bahasa Melayu, betul tak? Okey, maksud untuk yang perumpamaan tadi yang kita dah bercakap yang bagai-bagai semacam tu maksudnya perumpamaan. Apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan ni? Perumpamaan ini bermaksud susunan kata dalam sesuatu ayat yang memberikan makna khas dan berlainan daripada apa yang dikatakan atau ditulis atau yang dibandingkan dengan sesuatu. Kejap. Tiba-tiba stop pula. Ustazah masuk balik. Nah, tu adalah maksudnya lah. Kejap ya. Tengah loading. Okey. Yang susunan Ustazah sebutkan balik. Maksud perumpamaan adalah susunan kata dalam sesuatu ayat yang memberikan makna khas dan berlainan daripada apa yang dikatakan atau ditulis. Sama macam tadi, contoh dia lipas kudung tadi kan. Okey. Yang lipas kudung, kalau awak tengok, apa itu lipas kudung? Kalau awak tak tahulah maksud lipas kudung, apa ni Ustazah lipas kudung? Apa yang Ustazah nak cuba sampaikan? Maksudnya, kalau awak tak faham maksud tu, maksudnya awak tak faham untuk yang tu adalah perumpamaan. Sebab tu kadang-kadang bila awak cakap dia terlalu pantas. Jadi awak boleh menggunakan perkataan lipas kudung untuk orang yang terlalu pantas. Okay, boleh? Untuk yang tu setakat itu sahaja perkongsian daripada Ustazah. Sebab kita ada 1 minit, bukan 1 minit, sebenarnya dah habis dah masa. Jadi untuk kelas kita yang akan datang, kita akan masuk topik yang barulah. Okey. Sebelum tu Ustazah nak tanya, semua dah jelas dengan topik yang kita belajar hari ini? Ada pertanyaan? Ada. Tak ada, okey. Tak ada, Alhamdulillah. Danish? Okey, tak ada. Boleh buka video dulu. Sebelum kita habiskan kelas, buka video semua. Buka muka awak. Taki? Monsir? Okey. Ustazah. Buka video, Monsir, buka video. Okey. Setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Dan Ustazah harap awak dapat fahamlah apa topik yang kita bincangkan. Nanti kalau ada masalah, awak boleh hubungi Ustazah. Dan kalau tadi tak siap lagi, awak boleh mulakan, awak boleh habiskan dan attachkan nanti pada Google Classroom sahaja. Boleh? Okey. Boleh, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah.
Jadi setakat itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Okey, boleh keluar semua. Terima kasih untuk hari ini.